Terima kasih kepada Saudari Pengacara Majlis Yang Berhormat Datuk Seri Utama Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka, Yang Berhormat Datuk Azhar bin Haji Asyad, Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Yang Berhormat Datuk Haji Hamid bin Maitin Kunju Bashir, Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ahli Dewan Undangan Negeri, berbahagia Datuk Azlan Shah bin Al-Bakri, Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan puan-puan, rakan-rakan media, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya bagi pihak Kementerian Pengangkutan ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini ke Majlis Perasmian Program Transformasi Perkhidmatan Bas Berhenti-henti Negeri Melaka ataupun Bas.my Melaka. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan di atas kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka, Barisan Esko dan Wakil Rakyat ke majlis yang bermakna ini. Kerajaan negeri telah menunjukkan kerjasama yang sangat baik dalam usaha bersama kita untuk memperkasakan pengangkutan awam di negeri Melaka. Di peringkat Kementerian Pengangkutan, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk menyediakan pengangkutan awam yang bermutu pada harga yang berpatutan. Kementerian Pengangkutan melalui Agensi Pengangkutan Awam Darat sentiasa berusaha merangka satu sistem bas berhenti-henti yang lebih efisien agar dapat meningkatkan mobiliti, produktiviti dan taraf hidup rakyat Malaysia. Lantaran daripada itu, maka wujud dua inisiatif utama melalui APAD, iaitu pertama adalah program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti ataupun Stage Bus Service Transformation melalui jenama perkhidmatan Bas.my. Manakala inisiatif kedua adalah dana sokongan sementara bas berhenti-henti ataupun Interim Stage Bus Support Fund. SBST bertolak daripada rancangan induk pengangkutan awam darat ataupun National Land Public Transport Master Plan. Objektif utama SBST ialah menambah baik perkhidmatan bas dari aspek kemampanan dan kebolehan ataupun reliability dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Program SBST telah bergerak dengan baiknya di beberapa negeri termasuk Perlis, Perak, Terengganu, Negeri Sembilan dan Johor. Kini inisiatif ini diperluaskan ke negeri Melaka. Untuk makluman, SBST mengguna pakai gross cost model di mana kerajaan akan membayar pengendali Bas.my bagi setiap kilometer perjalanan tertakluk kepada tahap mutu perkhidmatan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini bermaksud bahawa pihak operator ataupun pengendali perkhidmatan ini tidak menanggung apa-apa risiko kerugian selagi mereka menjalankan tanggungjawab mereka untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat, maka kerajaan akan menanggung kos bayaran tersebut. Model ini telah dipilih setelah kajian mendalam ke atas kaedah yang sama telah digunakan dengan jayanya di negara-negara seperti di United Kingdom, Australia, Korea, Singapura dan India. Manakala pelaksanaan ISBSF pula merupakan bantuan kewangan secara sementara kepada pengendali bas berhenti-henti yang layak bagi menanggung kerugian operasi di laluan yang tidak ekonomik. Ini bertujuan untuk memastikan kesaling hubungan pengangkutan awam ke kawasan-kawasan luar bandar boleh dikekalkan. Saya ingin memaklumkan bahawa pelaksanaan Bas.my di Melaka melibatkan 4 kawasan pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Bandar Raya Melaka Bersejarah, Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya, Majlis Pembandaran Arung Gajah dan Majlis Pembandaran Jasin. Melalui inisiatif Bas.my Melaka ini, sebanyak 51 buah bas yang terdiri daripada 4 buah bas mini, 21 buah bas mini, 22 bas mini low floor dan 4 buah EV akan digunakan. Jadi ini juga merupakan kali pertama bas EV diperkenalkan di Melaka. Jadi di Bandaraya Melaka ini sudah ada bas EV ya.
Bagi memudahkan penumpang mengenali bas.my dan menarik minat pengguna pengangkutan awam sejak bangku sekolah lagi, reka bentuk bas yang ceria berwarna merah jambu diperkenalkan. Jadi ini memberikan satu imej yang sangat ceria kepada rakyat kerana nampak saja bas ini sudah berasa gembira. Dia pink colour, saya yakin terutamanya adik-adik perempuan ini lebih suka lah merah jambu ni, pink colour. Jadi dia ceria. Datuk Rais pun cakap setuju. Dia macam warna Puteri UMNO ni, pink colour. Jadi memang dia, ada orang kata ini memberikan balik dia punya imej macam bas mini dekat KL dulu, warna-warna pink colour ni. Jadi saya mendapat feedback yang agak baik sejak diperkenalkan, dan yang kita ni nak lancarkan di seluruh negara. Semua negeri yang ada FBST ni semua warna sama. Jadi dia ada satu kebersamaan, satu imej yang menarik, dan saya yakin dia dapat memberikan satu keceriaan lah kepada pengguna-pengguna bas, penumpang-penumpangnya. Jadi APAD juga amat prihatin berkenaan konteks tempatan dalam perancangan pengangkutan awam. Di Melaka, perkhidmatan bas.my ini menggunakan bas-bas mini di tempat-tempat bersejarah di mana jalannya lebih sempit. Bas yang bersaiz kecil ini juga dapat mengurangkan kos operasi dan lebih mudah untuk dikendali. Antara ciri bas yang diperkenalkan ialah bas-bas mini yang bersifat low floor. Ini memudahkan penumpang naik dan turun bas selain mesra OKU. Bas-bas yang digunakan juga ditambah dengan ciri-ciri keselamatan seperti CCTV bagi memantau keselamatan penumpang di dalam dan di luar bas. Bas-bas ini juga dilengkapi paparan LED bagi memaparkan nombor dan destinasi bas. Laluan yang paling popular ialah M100 dari Melaka Central ke pusat Bandaraya Melaka yang akan menggunakan bas ini yang mesra alam. Jadi kita telah mengambil pelbagai faktor, dan antaranya kita kali ini di Melaka ni ada separuh daripada bas ini adalah bas mini low floor. Jadi dia lebih mudah dan lebih praktikal. Yang pertamanya, jalan-jalan ini lebih praktikal untuk bas mini, dan yang keduanya kita mengharapkan bahawa ia dapat memberikan keselesaan dan kemudahan, dan bukan sahaja bergantung kepada bas-bas panjang di mana ada tempat-tempat di mana bas itu tak boleh masuk. Jadi sekarang ini kita menggunakan bas yang lebih pendek, jadi dia memudahkan pergerakan. Bagi memudahkan penumpang membuat bayaran tambang, kemudahan pembayaran tanpa tunai akan diperkenalkan. Pengguna boleh menggunakan sama ada kad debit ataupun kad kredit, prabayar ataupun pembayaran menggunakan e-wallet melalui QR code. Ini merupakan satu sistem pembayaran yang efisien yang kita perkenalkan dan wajibkan untuk semua pengendali untuk memasang open payment system ini. Ini sangat penting untuk pengguna, khususnya di Melaka. Kerana Melaka ini kita tahu ramai pelancong datang, terutamanya pelancong-pelancong asing. Jadi kalau kita menggunakan kaedah konvensional dulu, kalau pakai cashless hanya 4 touch and go saja. Bukan semua orang asing tahu apa itu touch and go. Mungkin orang rakyat Malaysia tahu, tetapi pelancong asing dia tak tahu apa itu touch and go. Nak beli touch and go kat mana? Mana dia tahu. Jadi sekarang ini kita perkenalkan open payment system. Maksudnya untuk pelancong, dalam dompet dia, apa saja kad dia ada, dia boleh pakai. Kad kredit boleh pakai, Visa, Master, apa saja. Kalau dia ada QR code ataupun e-wallet, boleh pakai. Jadi untuk pelancong ini cukup mudah. Dia ambil kad dia daripada dompet, terus tap, boleh terus ambil bas itu. Jadi ini akan memudahkan pelancong, dan satu ciri yang saya yakin amat mesra kepada pelancong khususnya di Melaka. Mod-mod pembayaran ini diharapkan akan memudahkan lagi dan menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam darat. Perkhidmatan bas.my Melaka turut akan dilengkapi dengan aplikasi Journey Planner kelak. Aplikasi ini dapat membantu dalam merancang perjalanan perkhidmatan bas mereka dengan mengenal pasti laluan serta waktu perjalanan untuk destinasi pilihan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, selain memastikan perkhidmatan bas yang berkualiti disediakan, Kerajaan Madani juga amat prihatin terhadap kos pengangkutan awam yang ditanggung oleh rakyat. Oleh itu,
PAS perjalanan bulanan perjalanan tanpa had bas.my akan diperkenalkan di Melaka. Dengan PAS bulanan bas.my ini, pengguna hanya perlu membayar RM50 untuk perjalanan tanpa had di keseluruhan 19 laluan bas.my Melaka bagi tempoh 30 hari. Ini bermaksud dengan purata sehari RM1.70 mereka boleh menggunakan PAS ataupun menggunakan apa sahaja laluan. Sebagai contoh, pengguna yang menggunakan perkhidmatan ini dari Arung Gajah ke Melaka Central untuk ke tempat kerja perlu membayar tambang sebanyak RM3.10 sehala ataupun RM6.20 setiap hari untuk 2 hala. Dengan PAS perjalanan tanpa had bas.my, beliau hanya perlu membayar RM50 sebulan berbanding RM124 untuk 20 hari bekerja, iaitu perjimatan hampir 60%. Kemudahan ini hanya terbuka kepada warga negara Malaysia sahaja. Jadi, terutamanya untuk Melaka ini, sebab dia walaupun PAS berhenti-henti, dia bukan dalam bandaraya saja. Dia daripada daerah ataupun kawasan yang di luar bandaraya, umpamanya Jasin ataupun Arung Gajah, datang ke bandaraya ataupun downtown, mereka boleh menggunakan PAS bulanan ini dan sudah tentu amat menjimatkan untuk mereka terutama yang bekerja. Kalau dikatakan di Melaka Central ataupun di mana-mana kawasan, di kawasan bandaraya yang duduk dekat luar, mereka boleh gunakan perkhidmatan ini dengan begitu murah sekali. Selain itu, kad konsesi bas.my akan diperkenalkan. Di bawah inisiatif ini, tadi saya kata RM50 itu untuk dewasa lah, untuk golongan pekerja. Tetapi untuk beberapa golongan lain, inisiatif lagi baik diperkenalkan, iaitu untuk golongan warga emas berumur 60 tahun dan ke atas, OKU, dan pelajar sekolah berumur 7 hingga 17 tahun boleh menikmati tambang percuma apabila menggunakan perkhidmatan bas.my. Mereka hanya perlu berdaftar sekali sahaja dengan bayaran RM10 bagi menikmati tambang percuma ini. Pendaftaran ini kekal selagi mana mereka tergolong dalam golongan warga emas, OKU ataupun pelajar sekolah. Sukacita saya ingin memaklumkan berita baik bahawa tambang percuma di bawah kad konsesi bas.my akan diperluaskan kepada golongan mahasiswa pada 1 Januari 2025. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan Belanjawan 2025. Jadi mana-mana golongan mahasiswa di Melaka boleh dengan kad pelajar mereka memohon kad konsesi ini, maka mereka boleh menggunakan bas dengan percuma. Perincian pelaksanaan untuk golongan mahasiswa akan diumumkan dalam masa terdekat. Sebagai perkhidmatan tambahan kepada rakyat negeri Melaka, Kementerian Pengangkutan telah mensyaratkan pengendali bas.my Melaka untuk menyediakan perkhidmatan pintu ke pintu secara tempahan bagi membawa pesakit mobiliti terhad seperti pesakit berkerusi roda khusus untuk tujuan lawatan perubatan seperti ke pusat dialisis ataupun rawatan di hospital yang dikenali sebagai bas.my Medic. Perkhidmatan ini akan diperkenalkan pada tahun depan dengan tambang yang berpatutan. Ini bermaksud bahawa ada van-van khusus yang akan diperolehi oleh pihak pengendali ini untuk membawa pesakit. Bahawa mereka yang terlantar nak pergi ke hospital, dia ada van khusus untuk membawa ini, pesakit-pesakit ini. Mereka boleh tempang, van itu akan sampai ke rumah, pick up pesakit itu, hantar ke hospital ataupun klinik. Jadi ini sudah tentu adalah satu perkhidmatan yang telah pun kita perkenalkan di Lembah Kelang, di Pulau Pinang, dan sekarang ini di Melaka kita harap akan ada perkhidmatan ini tak lama lagi. Saya yakin ini sudah tentu merupakan satu inisiatif yang disambut baik oleh pusat-pusat khidmat wakil rakyat. Sebab selalu pusat khidmat wakil rakyat akan ditantangi dengan permintaan bagaimana membawa pesakit-pesakit ke hospital. Jadi dengan adanya perkhidmatan ini, pusat khidmat wakil rakyat boleh bekerjasama dengan pengendali mana-mana pesakit akan dapat dibawa ke hospital. Namun begitu, bilangan van itu akan kita akan umumkan tak lama lagi, dan kita akan lihat bagaimana perkhidmatan ini dapat membantu lebih ramai lagi.
Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada APAD yang telah memantau pelaksanaan bas.my di Melaka. Proses tender terbuka bagi perkhidmatan ini telah bermula pada bulan Oktober tahun lepas. APAD telah berjaya menyiapkan proses penilaian dan membolehkan operasi bermula secara berfasa sejak bulan Mei tahun ini. Saya berharap pihak pengendali iaitu pihak Handa Indah akan sentiasa memastikan tahap perkhidmatan dalam keadaan cekap, selamat dan efisien. Perkhidmatan ini akan dipantau melalui GPS dari segi ketersediaan perkhidmatan dan ketepatan masa. Sekiranya pengendali gagal menepati KPI yang ditetapkan bagi dua aspek ini, penalti akan dikenakan. Pemantauan yang berterusan dapat memastikan perkhidmatan bas ini yang cekap dan memberikan keyakinan kepada rakyat untuk menggunakan pengangkutan awam. Sejak bermulanya perkhidmatan ini, jumlah penumpang telah meningkat sebanyak 61% daripada 38,327 penumpang pada bulan Mei kepada 62,373 penumpang pada bulan September 2024. Ini bermakna puratanya setiap hari ada lebih 2,000 penumpang menggunakan perkhidmatan bas ini. Setakat akhir bulan lepas, sebanyak 283,000 penumpang telah menaiki bas.my ini di Melaka secara keseluruhannya. Perkhidmatan ini masih mempunyai potensi yang besar untuk diperluaskan kepada semua lapisan masyarakat di Melaka. Kerajaan Persekutuan akan melaburkan sebanyak 83.76 juta ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu kita akan menanggung 16.75 juta ringgit setahun bagi memastikan perkhidmatan bas.my Melaka dapat mencapai kejayaan. Kita boleh lihat dalam jangka masa beberapa tahun ini terdapat banyak perubahan khususnya dalam sektor pengangkutan awam darat di negeri Melaka. Ianya terjadi dengan keprihatinan kerajaan negeri dalam memastikan pengangkutan awam di negeri Melaka serta sentiasa menjadi keutamaan dalam agenda pembangunan negeri. Saya berharap kerajaan negeri boleh meneruskan usaha baik ini dan turut bersama-sama untuk memastikan ekosistem perkhidmatan bas ini dapat diperbaiki. Pengangkutan awam yang baik bukan semata-mata berkisar bas yang berada di atas jalan raya. Untuk diangkatkan sebagai mod pengangkutan pilihan rakyat, kerjasama erat diperlukan di semua peringkat untuk membina satu ekosistem pengangkutan awam yang kuat. Dalam konteks ini, kerajaan negeri dan PBT memainkan peranan dalam pembangunan prasarana pengangkutan awam bagi menambah baik pengalaman pengguna ataupun user experience. Sebagai contoh, kewujudan terminal pengangkutan awam dan perkhidmatan bas yang selesa, papan maklumat yang jelas dan laluan pejalan kaki yang selamat adalah antara elemen penting dalam melengkapkan ekosistem pengangkutan awam. Kementerian Pengangkutan juga telah bekerjasama dengan pihak pengendali untuk mewujudkan peta rangkaian yang menyatukan semua laluan bas.my Melaka, seperti mana yang kita dapat lihat di Lembah Kelang untuk perkhidmatan rail. Pemaparan peta rangkaian ini di terminal dan perkhidmatan bas yang dikendalikan oleh PBT akan menambah baik bagi pengalaman pengguna perkhidmatan bas termasuk di kalangan pelancong. Melaka sememangnya destinasi yang popular di kalangan pelancong, terutamanya pada hujung minggu. Perkhidmatan bas ini boleh dimanfaatkan untuk membawa para pelancong ke destinasi tumpuan di samping mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persendirian. Dengan jumlah pembelanjaan yang besar oleh Kerajaan Persekutuan dan usaha kerajaan negeri untuk menyediakan prasarana sokongan adalah menjadi harapan kita bahawa perkhidmatan bas.my akan menjadi pilihan rakyat. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka yang menunjukkan komitmen yang cukup tinggi untuk bersama-sama dalam menjayakan usaha ini, dan saya berharap bahawa usaha ini akan membawa kesejahteraan kepada rakyat negeri Melaka. Penghargaan juga kepada Barisan Kepimpinan dan Pengurusan Negeri serta pegawai-pegawai Kementerian Pengangkutan yang berjaya membawa realisasinya perkhidmatan bas.my Melaka ini. Dengan kata-kata itu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan hari ini amat berbesar hati bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri boleh kita melancarkan satu lagi inisiatif baru dan dengan membawanya perkhidmatan bas yang moden dan efisien dan cekap
dan sudah tentu ceria kepada rakyat Melaka. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Lok Siofu di atas ucapan sebentar tadi.